Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurusi majlis, sahabat saya Saudara Chang Dikang, Menteri Sains, sekalian rakan-rakan pimpinan, calon yang kita raikan, Saudara Datuk Zamri Yusof, tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih. Malam ini di Taman Seri Impian, daerah mengundi Taman Seri Impian, kita teruskan siri kempen pilihan raya kita. Calon yang kita letak ialah Saudara Datuk Zamri Yusof. Datuk Zamri sudah tentu sahabat yang saya kenal puluhan tahun dan seorang profesional dengan kelulusan jurutera, masak dengan sepak terjang politik, pernah menjadi Exco Kerajaan Negeri Kedah, dan apabila kita letakkan beliau sebagai calon, itu kerana kita percaya pengundi di kawasan Sukamenanti ini boleh mendapat satu pilihan calon yang terbaik. Kita cuma rayu supaya peluang dapat diberi kepada Saudara Zamri untuk meneruskan perkhidmatannya setelah beliau terpilih pada pilihan raya tahun 2018 kemarin. Tinggal lagi kurang lebih 6 hari. Kita bukan saja rayu sokongan tuan-tuan dan puan-puan, kita juga nak minta supaya sampaikan pesanan ini kepada semua ahli keluarga kita, sampaikan pesanan ini kepada rakan-rakan kita, sampaikan pesanan ini kepada kenalan kita, jiran-jiran kita, kawan sepejabat kita, kawan sepermainan kita, di mana saja mereka, sampaikan pesan, rayu dengan mereka supaya Saudara Zamri dapat diberikan sokongan. Dan dalam kertas undi nanti, Zamri berada pada kedudukan nombor 1. Dalam persaingan ini nanti 12 hari bulan, masuk tempat mengundi, celup jari, dapat kertas undi, mata kita cuma tengok pada calon nombor 1. Itu saja. Calon nombor 1, terus tanda sebelah kanan itu, pangkah pun boleh, right pun boleh, bulat pun boleh, asal jangan melebihi sempadan kotak itu. Itu saja. Mata tepat calon nombor 1 dalam kertas undi. Calon nombor 2, jangan tengok, jangan pandang, jangan jeling. Jeling pun jangan, tengok pun jangan, toleh pun jangan, pandang pun jangan. Mata kita tepat kepada calon nombor 1. Setelah kita perkenalkan calon, saya terangkan pula pentingnya, mustahak, kritikal sekali, Sukamenanti mesti kita usaha sedaya upaya untuk menang, kerana menang Sukamenanti akan menyumbang 1 kerusi untuk kita mencapai paling kurang 19 kerusi daripada 36 di negeri Kedah. Dan jika kita melepasi 19 kerusi, 1 daripadanya Sukamenanti, bermaksud 12 Ogos nanti, insya-Allah, God willing, kerajaan perpaduan ini akan mengambil alih Wisma Darul Aman. Apa maksudnya? Maksudnya kerajaan Kedah bermula 12 Ogos, kerajaan perpaduan adalah kerajaan yang sama dengan kerajaan perpaduan di Putrajaya. Kerajaan yang sama. Itu maksud tagline kita, kalih bagi sama. Senang.
Dengan cara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga kerajaan baru, Kerajaan Perpaduan Kedah, kita boleh menguruskan kerajaan negeri Kedah ini dengan lebih baik, lebih kemas, lebih teratur. Kerajaan yang sama ini akan membolehkan kita membantu rakyat Kedah, Melayu, Cina, India, Siam dan semua kaum dengan lebih terjamin demi masa depan rakyat negeri Kedah, negeri yang tercinta ini. Kenapa kita minta kali bagi sama? Tak terbayang oleh kita kalau kerajaan yang sekarang ini kekal di negeri Kedah dengan menteri besarnya yang macam itu, apa akan jadi kepada rakyat negeri Kedah? Menjadi pemimpin negeri, tutur katanya kena sopan. Tutur kata yang sopan biasanya datang dari hati yang bersih. There is no such thing hati bersih, mulut jahat. Tak ada. Mulut akan mengeluarkan perkataan seperti mana hatinya. Kerana itu, menjadi pemimpin negeri ini, dia macam menjadi imam untuk menjadi ikutan kepada rakyat jelata. Kalau dia cuma ada kelebihan dan dia berbangga dengan ucapan yang merupa maki hamun, bodoh, kepala bapak, kepala otak dan segala macam, malu kita rakyat Kedah untuk mempunyai seorang menteri besar yang macam ini punya mulut tak ada insurans. Tak bagus untuk Kedah. Sangat tak bagus. Tak ada kaum, tak ada manusia yang sukakan pemimpin yang macam ini. Tak ada. Tak boleh jadi ikutan. Tak boleh jadi ikutan. Sudah tahu, semalam sahabat saya Datuk Mahathir, bekas wakil rakyat kita dulu, bekas menteri besar kita, dia bertanding di Pedu. Kemarin dia berada di sebelah Bandar Baru, program sana. Apa orang kampung bagi tahu? Apa berlaku pada anak mereka di sekolah? Anak sekolah bila dimarahi oleh guru kerana datang lambat, apa kalimah yang disebut oleh anak ini kepada guru, kepala bapa? Dia ambil contoh menteri besar, sebab menteri besar kata apa? Kepala bapa itu adalah satu pujian. Bercakap kepada kawan kita, kepala bapa, pada dia adalah satu puji-pujian. Dia pusing, dia sedang mengajak kita mengubah nilai yang jahat, nilai yang buruk menjadi nilai yang baik untuk dia ajak jadi ikutan. Bahaya, bahaya sangat. Negara kita ini, budaya masyarakatnya yang kita nak bawa, Kerajaan Perpaduan nak bawa, ialah budaya hormat menghormati, mutual respect. Bangsa berbeza, saling menghormati. Agama berbeza, saling menghormati. Budaya yang berbeza, saling menghormati. Ini Kerajaan Perpaduan nak bawa. Kita tak mahu pemimpin negeri ini memberi makna yang lain, nilai yang bodoh, nilai yang buruk, diberikan makna baru. Seumpama perkataan kepala bapa dianggap sebagai satu puji-pujian. Malang untuk rakyat negeri Kedah. Malu untuk rakyat negeri Kedah kalau berketuakan seorang pemimpin yang macam ini. Tak ada agama yang boleh menerima tutur kata yang buruk macam ini. Tak ada. Saya orang Melayu, saya beragama Islam. Baik Quran ataupun peribadi pada Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak ada satu kalimah pun yang membenarkan, tak ada satu bukti pun
yang membenarkan bahawa seorang Muslim itu boleh berkata buruk melalui ungkapan lidahnya. Tak ada. Saya percaya saudara yang mempunyai anutan agama yang lain juga mempertahankan nilai-nilai yang baik. Tak boleh ada pada seorang pemimpin yang tak menunjukkan contoh percakapan yang baik yang boleh jadi ikutan. Kerana itu pada peribadi seorang pemimpin. Common sense. Kita hantar anak sekolah belajar supaya guru kita dapat mendidik anak-anak jadi baik. Akhlak yang baik, moral yang baik, tingkah laku yang baik, saling hormat walau beza pendapat. Tapi yang ada menjadi pemimpin di Kedah ini sekarang ini cuba mengubah. Katanya memang dia orang kampung, orang Sek, itulah cara cakapnya. Malu kita jadi rakyat negeri Kedah kalau macam ini. Ya, malu. Kerana itu saudara, kita nak sebut bahawa dalam politik yang macam ini, itu biasa. Dalam politik yang tu biar pasukan keselamatan yang jaga. Kita buat kerja kita, terangkan siapa calon kita, sebut apa kita nak buat. Sebarang provokasi itu biar pihak keselamatan yang jaga. Setuju atau tidak? Okey, itu cara kita. Baik. Saudara, hari demi hari kempen yang dah berjalan, kita boleh tengok lawan kita ini. Kalau dia beza pendapat dengan kita, cuba kita tengok bagaimana mereka memperlakukan kawan mereka sendiri di Pulau Pinang. Cuba kita tengok. Ya, apa yang berlaku pada Presiden Parti Gerakan Dominic Lau di Pulau Pinang. Ya, dihina, diaibkan, dan perbuatan menghina itu dilakukan depan pemimpin parti, dan tak ada teguran sama sekali. Begitu hina sekali, hanya kerana berebut kerusi. Dominic Lau kata bayan lepas ini telah diputuskan oleh Perikatan Nasional sebagai dia calon. Dia tak diterima oleh pemimpin parti Islam. Dan dia halau. Kita dalam kerajaan perpaduan ini pun ada perbezaan pendapat. Keadilan dengan DAP, DAP dengan Amanah, Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional. Ada perbezaan pendapat. Tapi bila keputusan dibuat, semua kita patuh dengan keputusan. Ini tidak, tuan-tuan. Bayangkan kalau mereka menjadi kerajaan di peringkat persekutuan atau peringkat negeri. Berbeza pendapat tak boleh berlaku. Kalau mereka tak setuju dengan kita, mereka boleh halau kita. Mereka boleh hina kita. Sebab itu, kita kena bawa budaya politik baru. Bermula 12 Ogos ini, budaya politik baru yang kita nak bawa ialah perpaduan, saling hormat menghormati di antara kaum. Barulah perpaduan dan satu hati di kalangan rakyat ini boleh membawa Kedah menjadi lebih baik, bergerak ke hadapan dengan cantik dan bergaya. Yang ketiga, tuan-tuan, memimpin negeri bermaksud menyusun dasar yang baik, perancangan yang baik untuk jaga orang miskin, untuk jaga orang-orang yang tidak bernasib baik, untuk bangunkan peluang ekonomi kepada anak muda, untuk menyemarakkan lagi iklim pelaburan datang ke negeri Kedah, jaga semua kaum. Kalau kita kata jaga orang miskin, ada orang Melayu miskin, ramai orang Melayu miskin. Ada orang Cina miskin, ada orang India miskin, ada orang Siam miskin. Kita tolong kerana miskin, kita tolong bukan kerana kaum atau bangsa dia. Tolong kerana kemiskinan, dan kemiskinan tak kenal kaum. Ini yang kita nak bawa. Saya orang Melayu, saya orang Islam. Saya pernah jadi wakil rakyat
Dan hari ini saya jadi menteri. Saya bukan saja kena tolong orang Melayu yang sama dengan saya. Orang Cina, orang India, orang Siam, orang Dayak, orang Iban, orang Kadazan juga adalah rakyat negara ini yang mesti kita tolong kerana kemiskinan mereka. Ini cara kerajaan perpaduan nak bawa negara kita ini. Ini sebenarnya. Dan kalau kita tak setuju dengan pelakuan rasuah, kita tak setuju dengan perangai, dengan perbuatan rasuah itu, dan pelaku rasuah ini tak kenal kaum. Dia tak ada. Yang rasuah ni adalah orang bukan Melayu. Ya, yang baik itu hanya orang Melayu. Rasuah ni pun amalan dia tak kira kaum. Kita kena lawan perbuatan, tingkah laku, perangai rasuah itu. Bukannya mengajak kebencian antara kaum. Ini nilai politik baru yang kita nak bawa, dan ini makna pilihan raya pada kali ini. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, negeri Kedah tidak lengkap kalau ceramah politik saya tak sambung tentang penerangan dari hal harta kekayaan negeri Kedah yang berada di perut bumi Kedah ini, yang tidak dijaga dengan baik oleh menteri besar sekarang ini. Iaitulah kekayaan baru yang ada di bumi Kedah, yang namanya rare earth atau nadir bumi. Saya dah sebut berulang kali. Apa isunya? Isunya adalah berlaku kecurian. Ada kejadian curi. Di mana? Di Bukit Enggang Sek. Tanah siapa? Perbadanan Menteri Besar. Tanah Perbadanan Menteri Besar. Ada rare earth. Lesen melombong tak ada. Lesen cari gali tak ada. Lesen ekspor tak ada. Tapi tangkapan dibuat. Dalam media melaporkan secara meluas. 26 hari bulan 9 tahun 2022. Satu lori yang membawa muatan 180 guni rare earth telah ditahan. Daripada kejadian itu, bila ditanya dari mana datang rare earth ini, pemandunya kata, saya bawa dari hutan Bukit Enggang. Kerana itu Jabatan Hutan masuk, Jabatan Mineral dan Galian masuk, Pejabat Tanah pun masuk, Jabatan Immigration pun masuk dalam hutan dan tangkap mereka yang terlibat mencuri. Dilaporkan dalam media, di antara mereka yang mencuri itu telah diadili di mahkamah. Sebahagian daripada mereka dipenjarakan. Selama ini orang Kedah baca dalam berita, tapi tak tahu siapa yang melakukannya. Sehinggalah kemudiannya kita bagi tahu bahawa Menteri Besar kita ada mengeluarkan surat kepada Kementerian Dalam Negeri. Surat itu memohon untuk membawa masuk beberapa orang daripada luar negara yang kemudiannya diberikan pas profesional yang majikannya ialah Perbadanan Menteri Besar. Siapa pengurusi Perbadanan Menteri Besar? Pengurusinya nama Sanusi Makno. Siapa Sanusi Makno? Dia Menteri Besar. Adakah dia menulis surat kepada Kementerian Dalam Negeri? Ya, dia menulis surat kepada Kementerian Dalam Negeri. Bila saya sebut nama orang tu, dia kata saya tak kenal. Bila saya tunjuk gambar, oh kalau macam ni saya kenal. Pemberita tanya dia, sebelum ini kata tak kenal. Sebab Datuk Saifuddin kata nama dia ini Su Loifat. Saya cuma panggil dia Su. Orang samalah. Ya. Chang Li Kang, nama penuh dia. Kadang-kadang saya panggil dia Li Kang. Nama penuh Chang Li Kang. Itu biasalah. Jangan pusing. Dia tulis surat supaya Su Loifat masuk ke Kedah sebagai pas profesional majikan Perbadanan Menteri Besar. Jelas, saya sebut. Seorang lagi nama Huang Ziyi.
Kita bukan ada masalah pakar asing masuk, silakan. Saya Menteri Dalam Negeri, betul. Kawan saya Si Bakumar, Menteri Sumber Manusia. Urusan membawa pekerja asing dalam negara, tugas kami 2 orang. Hari ini, pekerja asing dalam negara ada 1.7 juta orang. 1.7 juta. Ada pekerja am, ada sektor 3D, dirty, dangerous. Satu lagi apa, difficult. Test saya. Cik baik calon tahu. Sektor 3D ni orang Malaysia tak minat. Tapi ada juga kategori yang profesional, di mana kepakaran orang Malaysia tak sampai, tak cukup. Jadi kita bawa pekerja dari negara luar, tak ada masalah. Pekerja dari luar bawa kepakaran, bawa kemahiran, dan selama dia bekerja di sini, dia mesti patuh undang-undang Malaysia. Setuju atau tidak? Simple as that. Menteri Besar nak bawa siapa pun pakar dari luar, silakan. Untuk bangunkan negeri Kedah, tak ada masalah. Yang menjadi isu ialah mereka yang dibawa itu terlibat dalam insiden mencuri. Itu salah. Mana boleh Malaysia ni membenarkan insiden kecurian berlaku? Tak boleh. Negara kita ada undang-undang, kedaulatan undang-undang. Ini negara yang merdeka, negara yang berdaulat, ada keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang. Kita benarkan tenaga kerja asing masuk untuk bangunkan negara, tak ada masalah. Bila berada dalam negara, patuh undang-undang. Tuan-tuan, siapa yang tangkap? Jabatan Hutan tangkap, Jabatan Immigration tangkap, Polis tangkap. Kejadian ini berlaku. Saya sebut di mana? Kompartmen 12 Bukit Enggam Sek. Apa yang mereka curi? Rare earth, nadir bumi. Banyak mana mereka curi? 26 hari bulan 9, 2022 180 guni. Kemudian bila Jabatan Hutan masuk, Jabatan Immigration masuk dalam hutan, kompartmen 12 Bukit Enggang, mereka jumpa lagi 360 guni. Ini semua fakta. Ini semua berita yang telah dilaporkan. Saya cuma memilih dan mengolah balik untuk bagi tahu rakyat Kedah. Negeri Kedah kaya, tetapi kepimpinan Sanusi Makno sekarang sebagai Menteri Besar gagal menguruskan kekayaan negeri dengan baik. Pencuri masuk, kerugian untuk rakyat Kedah. 12 hari bulan Ogos kita cuma ada satu pilihan. Turunkan kerajaan ini, ganti kerajaan perpaduan. Biar kita uruskan negeri dengan baik. Pertama, kita nak majukan nadir bumi ini. Yang pertama, kita bagi tahu dengan Menteri Nik Nazmi, Menteri Alam Sekitar, sumber asli, tolong buat garis panduan bagaimana bijih ini nak dicari gali dengan selamat. Sebab kalau tak ada garis panduan, galian ini boleh membahayakan alam sekitar, boleh membahayakan sungai, boleh mencemarkan udara, boleh menjejaskan keselamatan rakyat. Sebab ini bahan yang kalau tak diurus dengan baik, boleh menjadi suatu yang membahayakan. Kerajaan yang bertanggungjawab ialah adakan dulu garis panduan. Bawa masuk tenaga pakar untuk mengusahakannya. Galian ni mahal. 1 kilo getah RM2.40 sekilo. Nadir bumi ini sekilo RM7,000. Negeri Kedah kaya. Tapi kalau kita biarkan mereka yang mengurus, pencuri yang kaya, rakyat Kedah papa kedana. Kita mesti urus dengan baik. Ini sumber baru, supaya kekayaan baru ini
menjadi hasil pada kerajaan negeri. 12 hari bulan kerajaan perpaduan, God willing. Dengan cara itu kita boleh bantu balik rakyat. Bagaimana cara nak bantu rakyat? Anak Kedah yang cemerlang bagi beasiswa untuk terus cemerlang, balik menyumbang balik kepada bumi Kedah. Orang Kedah yang miskin, berikan bantuan. Orang Kedah yang perlukan sokongan, berikan. Ini semua sumber baru. Sekarang ini kecurian ini dah berlaku lebih 2 tahun. Lebih 2 tahun. Semua yang saya tanya dengan Sanusi, dia terus alih tianggul. Dia kata orang yang bising adalah orang yang tak faham. Nadir bumi ini menjadi persaingan antara Amerika dan juga China. Yang bising ini adalah baruah Amerika. Oh, dia pusing China dengan Amerika pula. Kita kata di hutan Sik itu nadir bumi dicuri. Ini bukan cerita Amerika dengan China. Ini cerita Sanusi tak pandai urus kekayaan negeri. Itu saja. Bawa Amerika China jauh. Bila saya tanya dia, dia kata saya boleh tolong jawab. Satu hari saya akan tanya dia satu soalan. Saya akan londeh dia setiap hari. Saya duduk tunggu apa yang kamu nak londeh. Yang saya tahu, saya tunjuk surat, dia tak jawab. Saya tunjuk gambar, dia tak jawab. Sebaliknya dia kata, saya pun jawab dulu hutang SADA. Apa kena mengena SADA dengan aku? SADA itu kerajaan negeri punya. Hal air itu kamu punya. Hal yang kita jaga kerajaan pusat adalah bila air tak cukup di Kedah, kerajaan pusat yang bina 5 loji rawatan air yang baru untuk kemudahan rakyat negeri Kedah. Bukan kamu Sanusi, tapi kerajaan pusat yang bawa dan bina. Saya dah pergi loji rawatan air Lubuk Bunta, Bandar Baru. Saya dah pergi loji rawatan air Bukit Jenun. Saya akan pergi pula loji rawatan air Pelubang di Kubang Pasu. Ini semua sebab Perdana Menteri juga lantik saya pengurusi jawatankuasa pembangunan negeri Kedah. Kita tak boleh harap Sanusi ini, nadir bumi pun dia tak boleh jaga, masalah air pun tak boleh selesai. Biar kita kalih bagi sama, kerajaan perpaduan yang jaga Kedah, kerajaan pusat boleh bantu. Baru malam tadi saya teman Perdana Menteri di Jeneri, Felda Telui. Kemudian kami ke Kupang, ribuan manusia. Perdana Menteri cerita tentang harga getah. Sebab kawasan itu hampir 80% penduduknya mendapat hasil melalui getah. Satu. Kemudian Perdana Menteri umumkan ada satu pelaburan baru yang merupakan reinvestment. Pelaburan asal, syarikat yang membuat fabrication, syarikat dari Jerman. Nama syarikat itu, Zamri? Infineon. Nasib baik boleh jawab. Boleh? Saya tanya. Dia kalau jadi penceramah ni, kita tak berapa ingat, kena pandai. Tanya. Dia pun jawab Infineon. Betul. Jadi cover lah sikit. Infineon. Pelaburan berapa? Pelaburan semula 5 bilion euro. Okey. Tuan punya syarikat ini datang ke Malaysia, berjumpa dan berbincang dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan Menteri Perdagangan Antarabangsa Tengku Zafrul. Mereka tak jumpa Sanusi. Tak jumpa. Tak jumpa. Mereka tak kenal Sanusi pun. Datang dari Jerman, jumpa Anwar. Datang dari Jerman, jumpa Tengku Zafrul. Kemudian mereka bagi tahu dengan Datuk Seri Anwar, kami nak tambah pelaburan kami lagi di Kulim High-Tech Park kerana kami yakin dengan kepimpinan kamu membawa kestabilan politik. Bila kami nak bawa duit melabur, kami perlu politik yang stabil. Kamu menjanjikan politik stabil. Itu cara dia.
Dan pelaburan yang begini akan membawa peluang pekerjaan kepada anak-anak muda di Kedah. Sebab itu pilihan raya kita kena tanya dengan Sanusi, apa rancangan kamu untuk naikkan kehidupan ekonomi golongan petani, penjajah kecil, anak-anak muda Kedah? Apa rancangan kamu? Tolong ceritakan. Biar rakyat pilih berdasarkan kepada pilihan rancangan ekonomi Sanusi lebih baik atau rancangan ekonomi kerajaan perpaduan lebih baik. Biar rakyat tu kita educate, membuat pilihan berdasarkan kepada dasar yang baik, program yang baik. Itu baru betul. Kita tak boleh benarkan rakyat negeri Kedah ini diminta membuat pilihan pemimpin mana yang kuat maki hamun, pemimpin mana yang kuat mencarut, kemudian dijulang oleh segelintir pemimpin penyokong-penyokong mereka dan menggunakan pengaruh sosial media. Dia dijulang. Asalnya dia ni cuma mengkarung, tapi dijulang menjadi raksasa yang hebat. Kagum. Tapi bila lihat rencana ekonomi, kosong. Program ekonomi anak muda, kosong. Banyak yang disebut rancangannya, nak bina litar lumba anak muda di Sungai Petani. Akhirnya satu apa pun tak ada. Dia nak buat projek tambak laut di Langkawi, umum 40 bilion. Penyokong dia pun, ini pemimpin yang hebat. Takbir. 40 bilion. Satu apa pun tak ada. Satu apa pun tak ada. Satu pun tak ada. Nak selesai negeri Kedah ni penanam padinya ramai. Perdana Menteri yang turun 2 minggu lepas mengumumkan, orang Kedah yang tanam padi, kamu perlukan tali air yang lebih baik. Bukan tali air yang semak samun. Air tak boleh mengalir daripada tali air. Tali air utama, tali air kedua, tali air ketiga membawa kepada mengairi sawah padi. Tali air yang semak samun, air tak boleh mengalir, tak boleh jadi sumber air pada penanam padi. Perdana Menteri turun di Ampang Jajah 2 minggu lepas. Tanda kasih dan sayang pemimpin kepada rakyat negeri Kedah. Walaupun dia kena maki pagi, petang, siang, malam oleh Sanusi, Perdana Menteri tak heran. Yang paling penting kerajaan perpaduan ada tanggungjawab bela penanam padi Kedah. Perdana Menteri umumkan 3 bilion ringgit untuk menyelenggarakan pengairan padi. Itu cara dia. Itu cara kita mengurus negeri. Sebab itu Perdana Menteri kata, kamu nak maki aku, silakan. Apa pun kamu nak gelar aku, silakan. Tak reti buat kerja, kepala bapa, sebutlah apa pun. Perdana Menteri kata, kita akan lawan cara politik. Lagi kuat kamu maki, lagi banyak kita tolong rakyat negeri Kedah. Itu cara kita tunjukkan kasih sayang kita pada rakyat. Tuan-tuan, tapi jangan kamu cross the red line. Raja, itu janganlah. Jangan. Kita kan ada rukun negara, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara. Setia kepada raja dan negara. Ini tanggungjawab semua rakyat Malaysia. Menteri besar kita boleh maki kita. Saya pun teruk kena kerbau. Dia kata saya kerbau. Tak ada masalah. Dia gelar apa pun. Kepala otak, kepala bapak tu memang banyak saya kena. Saya takkan jawab satu patah pun. Dia nak kata saya kerbau, Alhamdulillah. Dia nak kata saya poka, Alhamdulillah. Kepala bapak, Alhamdulillah. Saya akan ikut akhlak seperti mana Nabi ajar. Balaslah maki-makian itu. Tunjukkan sifat dan akhlak yang baik. Biar dia pula rasa malu atas apa yang dia seram dan maki kita. Itu cara kita. Dia boleh buat. Tapi the moment you cross the red line, you hina raja. Ya. Dia pergi negeri lain, Selangor, dia hina raja. Bukan kita report polis.
Yang report polis, Dewan Diraja Selangor. Dewan Diraja Selangor tu ada bekas hakim, orang-orang besar. Dewan Diraja buat laporan, polis pun tangkap dia. Siapa yang buat report? Dewan Diraja Selangor. Sebab apa buat? Sebab Tuanku Sultan murka. Kenapa murka? Kamu pergi Selangor, kamu hina Sultan Selangor. Dewan Diraja Selangor buat report. Atas laporan, polis mesti bertindak. Yang kamu hina tu raja. Yang buat report itu Dewan Diraja Selangor. Yang tangkap kamu polis. Yang dakwa kamu Peguam Negara. Tiba-tiba yang salah Anwar Ibrahim. Tengok. Ini saya pun tak boleh nak faham lagi. Mulut kamu hina raja, Dewan Diraja buat report, polis tangkap, siasat, Peguam Negara charge kamu. Tunggulah tarikh perbicaraan. Kamu keluar, ini Anwar Ibrahim punya, kepala bapaknya Anwar Ibrahim. Ni apa cerita ni? Ni apa cerita? Pengajarannya jaga mulut. Nak serang Saifuddin, silakan. Nak serang Anwar, silakan. Tak ada masalah. Kita orang politik. Sekarang dia sebut Saifuddin, semua maklumat dia sebagai Menteri Dalam Negeri. Sekarang dia semua cerita. Sanusi, ni dengar. Saya Saifuddin. Betul saya seorang Menteri Dalam Negeri. Betul. Saya boleh buang jaket Menteri Dalam Negeri. Boleh. Ya, tak ada masalah. Saya juga Setiausaha Agung Parti Keadilan. Saya juga Ketua Setiausaha Pakatan Harapan. Kalau saya tahu penyelewengan yang kamu buat, kalau saya tahu ketidakcakapan kamu, saya cakap sebagai Saifuddin Setiausaha Agung Keadilan, saya cakap sebagai Ketua Setiausaha Pakatan Harapan, kamu juga tanggal jaket Menteri Besar. Kamu pengarah pilihan raya Perikatan Nasional. Kita lawan cara politik. Lawan cara politik. Itu saja. Ya. Kita bukannya baru dalam politik. Kita pernah dedahkan pelbagai skandal. Tak perlu pun kita gunakan segala instrumen kajian. Tak perlu. Sahabat saya, Saudara Fizi, dulu ingat kes lembu. Ingat kes lembu? Kita bongkar. Kita pergi ke ladang. Kita semak dalam Suruhanjaya Syarikat. Kita tengok balik dalam laporan kewangan. Kita baca laporan audit. Kita olah bahawa projek ini 150 juta grant. Tapi ladang lembu tak ada, pusat abattoir tak ada, bekalan daging tak ada. Kemudian yang dapat tu kaya raya. Macam sekarang juga. Kecurian berlaku di mana? Bukit Enggang. Tanah siapa? Perbadanan Menteri Besar. Siapa pengurusinya? Sanusi. Kita kata, Nun, ada kecurian berlaku. Dia kata, saya tak tahu. Kalau kamu tak tahu, sila turun. Biar kami ambil alih dan jaga negeri Kedah. Bila dia tak boleh jawab, dia kata, tengok, Saifuddin sebagai Menteri Dalam Negeri, gunakan semua. Saya tak perlu. Polis, SPRM, pejabat hutan, Jabatan Mineral Galian, Jabatan Imigresen, mereka boleh buat tugas mereka sesuai dengan undang-undang. Sebab itu bila saya mula sebut begini, Sanusi mula-mula dekat belakang, dia letak seorang pegawai kerajaan, pengarah tanah dan galian Kedah. Dia letak di depan. Pengarah ini yang buat TikTok hentam saya. Saya tak jawab. Lawan saya bukan pengarah, dia bukan orang politik, dia bukan kerajaan. Lawan saya Sanusi. Tapi sekarang saya tanya pengarah tanah galian. Kecurian di hutan simpan Bukit Enggang Sek adalah melibatkan galian nadir bumi. Satu saja pihak kawal selia yang ada kuasa untuk menjalankan siasatan mengikut enakmen Mineral Negeri Kedah 2004. Dalam chapter 11, Section 168, 169, 170,
kuasa ada pada pengarah tanah dan galian untuk siasat kecurangan ini. Saya nak bagi tahu rakyat Kedah, sampai saat ini walaupun 360 guni biji REE dicuri, satu kertas siasatan pun tak dibuka oleh pengarah tanah dan galian. Saya nak tanya, apa khabar pengarah tanah dan galian? Apa khabar? Saya baca enakmen Mineral Negeri Kedah. Dia pun dengar sekarang siaran langsung. Buka chapter 11. Buka 170, 169, 168, 167, 166. Itu semua section tentang bidang kuasa yang ada pada pengarah tanah dan galian untuk siasat kecurian. Soalan saya ialah, kenapa tak disiasat? Soalan saya seterusnya, apakah kamu tak siasat tu kamu tujuan nak melindungi seseorang? Jawapan ada pada kamu, pengarah tanah dan galian. Ya. Saya dah sebut 2-3 hari. Saya duk tunggu TikTok dia, tak muncul-muncul sekarang. Tak muncul-muncul. Tuan-tuan, bila pegawai yang diberi amanah khianat terhadap amanahnya, yang rugi adalah rakyat negeri Kedah. Kita kena betulkan perkara ini. Caranya ialah 12 Ogos menangkan suka menanti. Menangkan saudara Zamri. Itu saja yang kita nak. Saudara ya, nak minta tolong itu aja. Ya. Supaya suka menanti, Alo Mengkudu, Pengkalang Kundo, Kubang Rotan, Kuah Langkawi, Air Hangat, Bukit Kayu Hitam, Jitra, Pedu, Gurun, Sidam, Bakar Arang, Bukit Selambau, Lunas, Kulim. Ini kawasan-kawasan yang dalam masa seminggu ini kita nak ajak pengundi di kawasan itu menangkan calon-calon kerajaan perpaduan. God willing, 12 hari bulan kita mencecah angka 19. Ya. Boleh macam tu? Hei, dah pukul 12 dah. Okey. Ya. Jadi sekali lagi saya nak ucap terima kasih banyak-banyak. Jaga diri, jaga kesihatan. Pesan-pesan kawan-kawan kita, kenalan kita. Kertas undi suka menanti calon nombor 1. Saya sebagai orang yang diberi tugas oleh Jabatan Pilihan Raya Keadilan untuk membantu negeri Kedah, saya memang berada di negeri Kedah sepanjang masa melainkan tugas rasmi. Hadir mesyuarat kabinet, saya balik sekejap. Ikut mengiringi Perdana Menteri sempena lawatan Sultan Brunei, saya balik. Hadir mesyuarat Majlis Keselamatan Negara, saya balik. Sambutan Hari Pahlawan dihadiri oleh Di-Pertuan Agong, saya balik. Selesai acara, saya turun. Saya turun. Saya tak boleh komplain. Perdana Menteri lebih banyak lagi berjalan. Saya cuma jaga Kedah. Perdana Menteri berada di Terengganu, Kelantan, Negeri Sembilan, Selangor. Hari ini dia di Pulau Pinang. Dan saya semalam pujuk dia, Datuk Seri. Semalam Datuk Seri di Jitra, Alo Mengkudu, Kupang, Jeneri. Saya minta 10 hari bulan Datuk Seri turun lagi ke negeri Kedah. Dan kita akan kerah rakyat negeri Kedah untuk dengar pidato grand finale beliau. Saya harap kehadiran beliau akan lonjakkan sokongan kita. Lonjakkan lagi dan mencerahkan peluang kita. Sambil dia turun untuk membantu kita, kita yang berada di tempat kita juga harus untuk meningkatkan lagi usaha kita. Dengan cara itu saja, sampaikan maklumat. Explain, persuade, sesekali attack. Attack, explain, persuade. Kemudian introduce our calon. Itu kempen. Itu kempen. Saudara, itulah bahagian saya pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya cuba lagi, tapi sekarang ni sebab program banyak, tiap-tiap hentian saya makan. Jom tengok perut. Dah ke depan dah.
apa saja. Ya, makan. Sebab kalau tak makan, dia kata, tengok Datuk Saifuddin, kami siap daripada tadi lagi. Tak sudi jamah, hilang undi nanti. Saya makan juga. Bila makan, cuba tengok. Perut dah ke depan. Sebagai penutup, Saudara Zamri naik ke atas untuk saya julang tangan dia untuk kesekian kalinya memperkenalkan calon kita, Datuk Zamri Yusof, dalam kertas undi calon nombor 1. Jangan lupa pada 12 Ogos tolong sampaikan maklumat ini pada semua kawan-kawan kita. Terima kasih, sampai kita jumpa lagi. Terima kasih.